Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, siri modul SPM yang kelima, iaitu penaakulan logik. Okey, pada video yang lepas kita dah pun belajar cara-cara untuk menjawab soalan untuk bahagian A kertas 2 SPM. So untuk video kali ini kita akan belajar pula menjawab contoh soalan pada bahagian B. Okey. So bahagian B ni dia berangkumi di antara 7 hingga 9 markah. Okey, bergantung kepada soalan lah. Okey, so kita akan tengok soalan untuk bahagian B satu demi satu. Okey, contoh soalan yang pertama, lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Okey, persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey, adakah semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama? Okey, persamaan kuadratik ni yang ada kuasa 2 tu. Okey, yang ada x kuasa 2, okey, y kuasa 2, semua yang ada kuasa 2 lah. So, adakah semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama? Jawapannya tak semua. Jadi, bila sebut tak semua, bermaksud jawapannya ialah sebilangan. So, tuliskan pada ruangan jawapan. Okey, jawapan yang pertama ialah sebilangan. Okey, sebilangan. Okey, kalau tak nampak tulis sini, sebilangan. Okey. Yang kedua, soalan 1B. Tuliskan dua implikasi daripada ayat berikut. P tolak Q lebih besar daripada kosong jika dan hanya jika P lebih besar daripada Q. So, yang ni, yang depan ni ialah P, yang belakang ni ialah Q. So, dua implikasi. Implikasi yang pertama ialah jika P maka Q. Implikasi yang kedua, jika Q maka P. Terbalikkan saja. So, senang saja tuliskan jawapan dia pada ruang jawapan. Implikasi yang pertama, jika P tolak Q lebih besar daripada kosong, P tolak Q lebih besar daripada kosong, maka apa dia yang belakang tu? P lebih besar daripada Q. Yang kedua, terbalikkan saja. Jika P lebih besar daripada Q, maka P tolak Q lebih besar daripada kosong. Okey, senang saja untuk menjawab, menulis soalan, menulis dua implikasi. Okey, 1C. Tulis satu pernyataan majmuk dengan menggabungkan dua pernyataan yang diberi di bawah dengan menggunakan perkataan atau. Seterusnya, nyatakan sama ada pernyataan majmuk yang ditulis tadi benar atau palsu. Okey, 39 ialah gandaan bagi 9, 39 ialah nombor ganjil. Okey, kat sini ada dua pernyataan, kita kena gabungkan. So, cari mana yang sama. Yang sama yang depan ni kan. Okey, 39 sama, 39 sama. Okey, yang sama tulis sekali je, yang tak sama gandaan bagi 9 nombor ganjil. So, yang tak sama kita akan letak atau. So, bila nak gabungkan macam mana? 39 ialah gandaan bagi 9 ialah gandaan bagi 9, kemudian letak perkataan atau. Okey, atau. Okey, ambil yang belakang yang tak sama tu. Okey, nombor ganjil atau nombor ganjil. Okey, 39 ialah gandaan bagi 9 atau nombor ganjil. Okey, kemudian dia kata nyatakan persamaan tadi, nyatakan pernyataan tadi itu benar ke atau palsu. So, ingat balik kalau atau. Okey, kalau atau, tulis kat mana? Okey, tulis kat sini lah. Okey, kalau atau, okey, benar akan jadi benar. Benar, palsu akan jadi benar. Palsu, benar akan jadi benar. Palsu, palsu. Okey, jadi tengok yang pertama ni, 39 ialah gandaan bagi 9. Okey, ini ialah palsu. Okey, sebab dalam CP9 tidak ada nombor 39. Okey, yang kedua,
39 ialah nombor ganjil. Okey, yang ni benar. Okey, jadi bila satu benar, satu palsu, satu benar, satu palsu, satu benar, dia akan jadi benar. Jadi jawapannya ialah benar. Okey. Kemudian soalan D. Diberi suatu pola nombor, okey, suatu pola nombor 7, 13, 25 ... mengikut corak di bawah. Okey, 7 sama dengan 3 kurungan 2 kuasa 1 tambah 1, 13 sama dengan 3 kurungan 2 kuasa 2 tambah 1, 25 sama dengan 3 kuasa 2 kurungan 3 tambah 1 dan ... Okey, soalan pertama D1. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi pola nombor di atas. Okey, kalau nak jawab soalan macam ni, yang pertama kita kena abaikan jawapan yang depan ni, tak mau tengok. Okey, yang sama dengan ni pun tak mau tengok. Kita akan pilih yang belakang saja. Okey, kemudian tengok yang sama apa dia. Okey, yang sama kita tulis selit. Okey, ni 3 semua sama, tulis balik 3. Okey, 3. Okey, dalam kurungan 2 ni pun semua sama, kurungan 2. Yang berbeza apa? Nombor yang kuasa ni 1, ni 2, ini 3. Okey, yang berbeza ni kita gantikan dengan huruf N. Okey, kemudian semua tambah. Okey, 1 semua sama 1. Okey, kemudian jangan lupa letak ke sini N sama dengan apa dia nombor yang tak sama tadi, 1, 2, 3 ... Jadi 1, 2, 3 ... Okey, cukup 3 titik saja. Okey, itu yang pertama D1. Okey, so yang kedua, sebutan keberapakah dalam pola nombor bernilai 193? So daripada jawapan nombor 1 D1 ni, okey, so kita boleh carikan nilai N ni berapa. So 3 kurungan 2 kuasa N tambah 1 sama dengan 193. Okey, ini tambah 1, kita boleh pindahkan ke sebelah kanan jadi tolak. Okey, 3 kuasa 2N sama dengan 193 tolak 1 akan dapat 192. Ini 3 ni darab, pindah sebelah kanan akan dapat bahagi. Silap. Okey, 2 kuasa N ni bahagikan dengan 3. Okey, guna kalkulator. 192 bahagikan dengan 3 akan dapat 64. Jadi 2 kuasa N sama dengan 64. So 64 ni kita boleh kecilkan kepada bentuk indeks. 2 kuasa berapa dapat 64. Okey, so kalau 2 kuasa 1 2, 2 kuasa 2 4, 2 kuasa 3 8, 2 kuasa 4 16, 2 kuasa 5 32, 2 kuasa 6 ialah 64. Jadi 2 kuasa 6. So 2N sini bersamaan 64 ialah 2 kuasa 6. So N akan sama dengan 6. So itu jawapannya. Okey, N sama dengan 6. Okey, so kita dah siap menjawab contoh soalan, okey, bagi nombor 1 bahagian B. Okey, jumlah markah 1 campur 2, 3 campur 2, 5 campur 4 dapat 9 markah. Okey, sekarang kita akan melihat pula contoh soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua, 2A. Tuliskan akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran bagi akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, apa dia punya implikasi? Jika X boleh bagikan dengan 9, okey, tertinggal dia punya soalan, maka X, okey, tertinggal, boleh dibahagi 3. Okey, tertinggal, maafkan saya tak perasan. Okey, jika X boleh dibagi 9, maka X boleh dibagi 3. Okey, sekarang kita nak buat akas. Okey, saya dah sediakan kotak pada ruang jawapan. Okey, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, kita tengok balik dia punya bentuk implikasi. Okey, ini ialah jika ini ialah P, maka yang belakang ni silap. Okey, yang belakang ni ialah Q. Okey, implikasi jika P maka Q. Okey, kita tengok nota kita balik. Okey, pernyataan jika P maka Q. Okey, akasnya
jika Q maka P. Terbalik. Okey, jika P maka Q. Jadi akasnya tulis kat mana ya? Tulis sinilah akas. Okey, akas jika Q maka P. Kalau songsangan, okey, jika penafian P maka penafian Q. Okey, kontrapositif. Okey, kontrapositif jika penafian Q maka penafian P. Okey, ini dia punya cara menulis bagi akas, songsangan dan kontrapositif. Kena ingatlah. So songsangan ni ialah penafian bagi implikasi. Okey. Songsangan ni ialah penafian bagi implikasi. Manakala kontrapositif ni pula ialah penafian bagi akas. Okey, senang je kalau nak ingat. Okey. So akas yang pertama terbalikan dia punya implikasi. So jika X boleh dibahagi 3, maka X boleh dibahagi 9. Okey, terbalikan implikasi jika Q maka P. Okey, songsangan pula, okey, penafian bagi implikasi. Jadi kalau tadi boleh, dia akan jadi tidak boleh. Jadi jika X tidak boleh dibahagi 3, maka X tidak, silap. Okey, sini 9. Okey, dia bahagi 9, maka X tidak boleh dibahagi 3. Okey, so itu penafian bagi implikasi. Kontrapositif pula ialah penafian bagi akas. Okey, akas ni kita kena nafikan dia. Okey, jika X tidak boleh dibahagi 3, maka X tidak boleh dibahagi 9. Okey, senang je cara nak menulis bagi akas, songsangan dan kontrapositif. So kena ingat dia punya kaedah penulisan ni lah. Okey, kaedah penulisan ni. Okey, kemudian kita nak nyatakan nilai kebenaran bagi akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, bila nak melihat nilai kebenaran, okey, jadi nilai kebenaran klik kat mana kan? Okey, nilai kebenaran implikasi akan sama dengan kontrapositif. Manakala akas akan sama dengan songsangan. Okey, inilah cara nak ingat bagi nilai kebenaran. Okey, so inilah nilai kebenaran. Okey, jadi tadi implikasinya, jika X boleh dibagikan dengan 9, maka X pun boleh dibagikan dengan 3. Jadi apa-apa nombor yang kalau katakan kena 9 pun, kita boleh bagikan dengan nombor 3. Jadi implikasi yang pertama ni benar. Jadi bila implikasi benar, maka kontrapositif pun akan jadi benar juga. Okey, so tengok pada akas, jika X boleh dibagikan dengan 3, maka X boleh dibagikan dengan 9. So ni tak boleh lah. Okey, sebab sifar 3 dah tak boleh bagikan dengan 9. Jadi jawapannya palsu. So bila akas ni palsu, songsangan pun automatik akan jadi palsu. Okey, dah tak payah fikir lagi dah. So cara nak ingat, ni kena ingat lah. Okey, kena ingat. Okey, yang kedua, soalan B. Tak nampak dah. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Sekiranya palsu, beri satu contoh penyangkal. Yang pertama, semua gandaan 9 boleh dibagikan dengan 3. Okey, boleh tak semua nombor sifar 9 boleh bagi dengan 3? Okey, memang boleh lah. Okey, jadi jawapannya benar. Okey, yang kedua,
2 dan 4 ialah faktor perdana bagi 12. Betul ke 2 dan 4 ni ialah faktor perdana bagi 12? Okey, apa dia faktor perdana ni? Faktor perdana ni maksudnya dalam faktor tu ataupun punca darab tu ada nombor perdana. Ada nombor perdana. Itu dipanggil sebagai faktor perdana. So kita tahu 2 ni memang nombor perdana, tapi 4 ni bukan nombor perdana. Sebab nombor perdana ni selain daripada nombor 2, dia semua nombor ganjil. Jadi kita tahu benda ni adalah palsu. Palsu. Sebab bila dan satu benar, satu palsu, dia akan jadi palsu. So sekarang kita nak buat dia punya penyangkal dia. So penyangkalnya, kita tahu yang 4 tu bukannya nombor perdana. So kita tulis sini 4 bukan faktor perdana. 4 bukan faktor perdana. Okey. So kita dah siap menjawab contoh soalan yang kedua. Yang pertama ni 2A ada 6 markah. Yang kedua ada 3 markah, jumlahnya 9 markah. Sekarang kita akan tengok pula contoh yang ketiga. Ini bukan nombor 3 ni, bukan nombor 7 ni, nombor 3. Silap. Soalan 3A. Tuliskan penafian bagi pernyataan di bawah dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Seterusnya tentukan sama ada penafian itu benar atau palsu. 8 ialah kuasa 2 sempurna. So bila nak tukarkan, kena pilih sama ada nak menggunakan tidak atau bukan. So yang paling sesuai ialah bukan. Kita akan gantikan ialah dengan perkataan bukan. So 8 bukan kuasa 2 sempurna. So tulis pada ruang jawapan 8 bukan kuasa 2 sempurna. Kemudian dia ada lagi ni. Dia kata betul tak penafian tu benar atau palsu. So bila sebut ni 8 bukan kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni apa? Kuasa 2 sempurna ni 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2 sampailah yang kita belajar ialah 12 kuasa 2. So 1 kuasa 2 ialah 1, 2 kuasa 2 ialah 4, 3 kuasa 2 ialah 9, sampailah 12 kuasa 2, 1, 4, 4. Jadi tidak ada nombor 8 dalam kuasa 2 sempurna. Jadi jawapannya palsu. Palsu pula. Jawapannya benarlah. Sebab 8 memang tak ada dalam senarai kuasa 2 sempurna. Soalan B pula. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang terjual untuk 4 bulan yang pertama bagi tahun 2021. Januari 1, Februari 2, Mac 4, April 8. Buat satu kesimpulan secara induktif bagi sebutan N. So kita tengok dia punya nombor dia. 1, 2, 1, 2, 4, 8. So 1 ni ialah, kalau kita tengok dia punya pattern, 2 kuasa kosong. 2 ni ialah 2 kuasa 1. 4 ni ialah 2 kuasa 2. 8 ni ialah 2 kuasa 3. So yang sama semua ni ialah nombor 2. Yang berbeza ialah nombor kuasa dia ni. Kosong. 1, 2, 3 ni kita gantikan dengan huruf N. Di mana N ni ialah 0, 1, 2, 3, dot. So jawapan bagi B1 kesimpulan secara induktif tulis pada ruang jawapan 2 kuasa N. N sama dengan 0, 1, 2, 3, dot. Kemudian B2. Tentukan bilangan kereta yang akan terjual pada bulan 10. Pada bulan Oktober, bulan 10 lah. So kalau tengok sini, kalau bulan Januari, bulan 1. 1 kuasa kosong. Kalau bulan Februari 2 kuasa 1. So bila sampai ke bulan Oktober nanti, bulan 10, kuasanya ialah 9. Dikurang 1 daripada bulan. Jadi tukarkan nilai N ni dengan nombor 9. So 2 kuasa 9. Kita boleh guna kalkulator. 2 kuasa 9 bersamaan 512. 512. C.
tentukan sama ada hujan di bawah adalah kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujan yang kuat tu meyakinkan atau tidak meyakinkan dan beri justifikasi anda. Okey, hujah kuat atau lemah ni yang pertama kita kena tengok. Okey, kuat atau lemah. Okey, kuat atau lemah ni tengok pada kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey, kesimpulan. Kalau kesimpulan kuat, dia benar ke? Dia benar. Kalau lemah, kesimpulannya palsu. Okey. Kemudian, meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey. Kalau dia punya kesimpulannya benar. Okey, kalau kesimpulannya benar. Okey, kalau kesimpulannya benar, kalau meyakinkan, dia punya premis semuanya benar. Okey, kalau tidak meyakinkan, premisnya ada yang palsu. Okey, tapi kalau kesimpulan palsu, dia punya hujahnya semua tidak meyakinkan lagi lah. Automatik dia akan jadi tidak meyakinkan. Okey, sekarang tengok pada soalan dia. Okey, premis 1 ialah nombor perdana. Premis 2 ialah nombor perdana. Kesimpulan, semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan nombor 1 dan dirinya sahaja. Okey, kita tengok. Nak tahu hujan ni kuat tak kuat, kuat atau lemah? Okey, tengok dia punya kesimpulan dulu. Semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan nombor 1 dan dirinya saja. Jadi kesimpulannya benar. Jadi bila kesimpulannya benar, jadi hujan ni kuat. Okey, hujannya kuat. Okey, yang kedua, meyakinkan atau tidak meyakinkan. So, bila kesimpulannya benar ataupun kuat, okey, tengok pada premis. Premis 1, nombor 1 ni palsu. Okey, sebab 1 bukan nombor perdana. Okey, jadi bila ada salah satu premis ni dia palsu, automatik dia akan jadi tidak, tetapi tidak meyakinkan. Okey, hujan kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey, tidak meyakinkan. Okey, kenapa tidak meyakinkan? Okey, kenapa tidak meyakinkan? Sebab premis 1 tadi, okey, adalah palsu. Okey, sepatutnya 1 tu bukan nombor perdana. Okey, so kita dah selesai menjawab contoh-contoh soalan untuk bahagian B bagi bab penaklukan logik. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!